Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, tadi ada soalan mengenai cara buat rubriks ya. Okey, saya cuba jawab. Okey, ini adalah kita punya Google Classroom. So, saya tunjuk daripada awal kita create assignment. Okey, and then saya bagi contoh lah. Okey, A1 and then kita dekat sini kalau kita tengok. Okay. Dia ada rubriks. Dia ada dua jenis. Okay. Reuse rubriks maksud dia rubriks yang telah ada. Saya ada dua. Saya dah buat awal. Okay. Saya linkkan saja. Okay. Lepas tu boleh pakai banyak kali. Okay. Kalau preview, inilah rubriks yang kalau saya nak guna lagi sekali. Sebelum tu, kena ada orang kata kriteria lah yang kita nak nilai untuk rubrik tersebut. Contohnya sebelum kita build up ni kita dah ada idea lah. So saya selalu dah draft dulu and then bila nak buat dalam Google Classroom saya just type je lah nanti. Okay. So ini adalah yang rubriks yang telah ada. Okay. So saya nak buat baru lah let's say untuk assignment ni. Okay. So saya create rubriks. So kita akan dapat interface yang macam ni. So kita use for scoring. Yang ni tak perlu risaulah, nanti dia automatically secara menaik ke menurun. Yang paling penting kriteria ni. Apa kriteria yang kita nak nilai? Contohnya saya buat dalam bahasa Malaysia lah dari segi isi kandungan. Okay, isi kandungan. Kat sini kita boleh letak detail lah. Mungkin untuk kalau kita share rubriks kita boleh cerita lah. Keaslian isi kandungan dan itulah contoh dia. Contohnya kita start lah kalau nak start dengan markah paling rendah. Sebelum tu kita tengoklah markah penuh berapa. Kat sini dia akan mengikut berapa banyak skala ni skala yang kita nak pakai. Contohnya kita start dengan 1 lah. 1 ni kita panggil rendah lah. Hanya ada mempunyai satu isi konten and then kita ambil yang kita nak letak 2 point. 2 point kita letak sederhana 2 isi kandungan dan saya nak letak 3 lah. Okay, 3 sederhana kita buat tinggi. So lebih dari 2. Kita kata kalau dia bagi 2 lebih daripada 2 point isi kandungan dia akan dapat 3 markah. Okay. Okay, bila dah selesai ni so kita nampak bila kita letak 3 as a maksimum dia akan 3 kat sini. Okay. Kemudian kita tambah kriterian. Cara penyampaian. Let's say cara penyampaian kita boleh describe lebih lah. Kalau tak nak pun tak apa. Okay. Point again kita decide nak letak berapa. Untuk penyampaian kita letak skala berapa kita nak. Kita start dengan rendah dulu rendah. Kita boleh cakap kalau rendah ni secara macam dia tak serius mungkin penyampaian dia tidak mempunyai intonasi. Contohnya dia cakap mendata je sebab kita kalau nak cara penyampaian mungkin kita ada macam orang kata tinggi rendah suara dan menarik okay, kita letak 2 markah untuk dia tak boleh sama tau nampak. So kita kena bagi markah tinggi. Okay. Kita letak sederhana mempunyai intonasi tetapi tidak tersusun let's say. Okay. Kejap dia pergi ke bahagian ni, kejap dia pakai bahagian ni and mungkin saya letak yang ketiga. Baik. Lama salah je kita letak intonasi baik susunan tersusun
And katalah kita nak, sekarang ni kita dah pakai 6 markah. Okay. Jadi, kita nak tambah lagi satu kriteria. Okay, kriteria satu lagi, penggunaan audio ataupun audio visual. Mungkin kita nak tengok cara dia guna bantu alat pandang dengar ataupun dia guna kreativiti dia lah. Sekarang ni kita ada kreativiti pelajar. Kalau satu ni kita rendah lah, satu ni tiada. Maksud dia tak guna, dia bercakap aja. Okay. And then kita boleh tambah 2 markah pula. Kita tambah, apa kita nak tambah? Sederhana. Okay. Mungkin dia ada penggunaan PowerPoint. Okay. Dan yang ketiga, okay. Dia tak boleh makan sama, ingat. Baik. Selain daripada PowerPoint, okay, mungkin dia guna Powtoon dan sebagainya, dan sebab kita ada 9 markah, saya nak cukupkan 10 lah, senang kira kan. Kita tambah lagi 1 4 markah. Nampak dia jadi 10. So kat sini kita buat rendah, sederhana, baik dan cemerlang. Okey, cemerlang ni dia guna sangat kreatif penggunaan 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 video ataupun klip penggunaan klip video. Mungkin dia ada buat orang kata something yang macam dalam ramai tu dia paling special lah. Maksud dia put extra effort. So bila kita dah ada semua ni, so nampak 10. So kalau kita nak 20 pun boleh. So ada banyak lagi kriteria kita nak buat. So yang paling penting kita kena tekan plus ni untuk tambah lagi dia punya skala. Okay. Point ni pun kita boleh, let's say nak bagi lebih 5. Jadi 11. Tapi kalau saya senang ikut yang kita boleh cut off, macam orang kata clear cut. Nak bagi markah ni berapa banyak. Okay. So kita boleh play around and depends apa kita nak tengok kriteria dia dan kita save. Okay. Kalau kita save, dia dah ada kat sini. Okay. Dia dah ada kat sini dan let's say kita save as a draft. So bila student tengok, dia tengok kat mana? Dia dah ada. So kita tulis kat sini assignment apa, and then student dia akan nampak ni. So student tahu, okay, kalau dia nak markah penuh, dia kena ada lebih isi kandungan, lebih daripada lebih daripada 3. Okay, yang ni 2 kan. So dia 2 ke atas, 3 ke atas And then cara penyampaian, so pelajar dia dapat tahu apakah skala kita pakai. Ni. So student tahu. So student dapat tengok ni masa dia first time jumpa assignment, dia baca soalan. Kalau student yang memang tahu penggunaan rubrik, first kali adalah check rubrik dulu. Macam mana dia nak dapat markah yang paling tinggi. Okay, so kalau student tu dah biasa dengan rubriks, dia akan tanya, mana rubriks kan? So satu lagi, bila kita dah buat sekali rubriks, kita boleh pakai banyak kali. Okay, saya dah buat assignment lain Okay, saya buat lagi satu assignment A2 dan saya rasa cuma saya tukar topik. Okay, saya tukar topik dan rubriks saya nak pakai rubriks yang tadi. Ingat tak rubriks tadi? Okay, so kita pakai reuse rubriks. Nampak rubriks A1 tadi? Okay, kalau kita choose. So rubriks sama lah. Topik je berubah. Tu untungnya bila kita buat rubriks dalam Google Classroom, kita boleh pakai banyak kali. Okay. So mari kita tengok. Kita save draft dulu. Keluar tak rubriks yang awal tadi kita pakai? Okay, ni assignment yang baru. Kan? So kita boleh pakai lagi dan lagi dan lagi. So bila kita nak marking, kita akan klik je lah nanti. Okay. Sebab kat sini tak ada orang submit, jadi saya tak boleh nak tunjuk cara-cara marking dalam tu. Macam kalau yang boleh refer video saya yang semalam kita buat. Tapi agak panjang lah. Mungkin ada tempat yang saya tunjuk macam mana saya mark guna rubriks. So saya harap dapat membantu dan menjawab persoalan. Sekian, terima kasih.